Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. InsyaAllah pada hari ini video pembelajaran kita iaitulah kelas kafa, khususnya kepada sekolah kafa Irsyadiah Sungai Aceh, seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Iaitu kita pembelajaran khusus untuk tahun 2, iaitu pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ibadah. Baik, pastikan waris-waris membuka buku ibadah pada anak-anak pada tahun 2 insya-Allah, dan kita akan terus pergi kepada muka surat pelajaran ketiga pada muka surat 31. Tengok, kita akan mempelajari pelajaran ketiga pada muka surat 31, iaitu pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan istinja. Baik, pastikan semua dah buka muka surat 31 insya-Allah. Baik, pada hari ini kita nak mempelajari satu perkara yang kebiasaannya secara lumrah dan fitrahnya kita semua pernah melakukan perkara tersebut. Baik pelajar-pelajar, baik ustaz, baik mak kita, baik ayah kita, baik kawan-kawan kita, semua pelajar-pelajar ataupun semua manusia secara normalnya pernah istinja. Cuma mungkin bagi kita, bagi pelajar-pelajar sekalian, mungkin ini adalah kali pertama yang kamu dengar istinja. Walau bagaimanapun, istinja ni memang kamu selalu amalkannya. Hari ini kita nak belajar secara terperinci, secara apa yang disarankan oleh agama, khususnya kita mempelajari buku ibadah pada tahun 2 insya-Allah. Baik, ustaz baca, diminta kepada semua untuk pelajar-pelajar untuk mengikut secara perlahan-lahan ulang apa yang ustaz bacakan insya-Allah. Pelajaran ketiga, istinja. Baik. Pengertian istinja. Ikut ustaz nah. Istinja dari segi bahasa, istinja bermaksud menanggalkan atau membuang. Baik. Apa makna istinja? Istinja dari sudut bahasa kita menanggalkan ataupun membuang. Itu tak apalah dari sudut bahasa. Yang kamu kena tahu lebih tepat adalah dari sudut segi syarak agama kita. Apa makna istinja? Kita tengok dari segi syarak. Ikut ustaz ramai-ramai sekali lagi. Dari segi syarak, istinja bermaksud menghilangkan najis yang terdapat pada kemaluan selepas membuang air besar atau air kecil dengan menggunakan alat-alat istinja. Baik, apa makna istinja? Istinja yang mudah kita faham, iaitulah kita menghilangkan najis pada kemaluan hadapan kita ataupun pada kemaluan belakang kita, pada kubul ataupun dubur, kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Mudah faham, kita kencing, kita berak, kita basuh kencing, basuh berak, itulah makna istinja. Baik, pelajar-pelajar sekalian, kita semua manusia yang sihat pernah kita kencing, yakni buang air kecil, kencing. Pernah juga kita buang air besar, kita berak. Baik, kita kencing, kita berak. Selepas kita kencing, kita berak, kita cuci, kita basuh tak? Jawab. Kita basuh ataupun tak? Sudah pasti dan sudah mestinya kita semua lepas kencing, lepas kita berak, kita basuh. Baik, basuh, kita duk basuh kencing, kita duk basuh berak tu, itulah namanya istinja. Yang kita duk basuh kencing, lepas kita kencing kita basuh, itu namanya istinja. Lepas kita berak, kita basuh berak kita, itu namanya istinja. Apa makna istinja yang kita belajar pada hari ini? Yang kita nak belajar pada hari ini, istinja ialah menghilangkan najis yang terdapat pada kemaluan kita, sama ada kita membuang air kecil ataupun air besar. Lepas kita kencing, lepas kita berak, kita cuci, kita basuh kemaluan kita. Lepas kita berak, kita basuh
punggung kita. Itulah nama dia istinja. Ikut sama-sama. Istinja. Sekali lagi, istinja. Baik. Jadi, kita sambung. Hukum beristinja adalah wajib. Semua pelajar-pelajar ikut. Hukum beristinja adalah wajib bagi orang-orang Islam. Tujuan istinja pula adalah untuk membolehkan solat ataupun melakukan ibadat yang lain. Baik, apa tujuan Islam pentingkan kita lepas kencing kita basuh kencing, lepas berak kita basuh berak kita, ataupun nama yang kita belajar hari ini istilahnya adalah istinja. Kenapa benda tu cukup-cukup penting? Kerana Islam mementingkan kebersihan. Pernah tak kita lepas kita kencing kita tak basuh? Ataupun mudah kata, pernah tak kita lepas kita berak kita tak basuh? Apa yang kita rasa lepas kita berak, lepas kita buang air besar, kita tak basuh? Apa yang berlaku jadi kat kita? Kita akan rasa rimah, betul tak? Begitu juga Islam ini bukan semata-mata nak menjaga kita tu rimah. Islam ni bukan semata-mata nak mengongkong ataupun nak paksa kita bersuci dan sebagainya ni. Tidak lain dan tidak bukan. Islam nak kita ni sentiasa bersih. Bila kita bersih, hidup kita selesa. Bila kita bersih daripada kencing, air kencing, daripada najis, tahid dan sebagainya, solat kita Allah pun terima. Kita nak tak kalau kita pergi sekolah, kita pakai baju, kat baju kita tu ada tai kucing? Apa rasa kita? Kita pun akan tak mau pakai pakaian tu. Kerana apa? Pakaian tu dah kena najis, benda yang busuk. Maka sebab itu, Islam menjaga kebersihan kita. Islam suruh kita menyucikan kebersihan kita. Lebih-lebih lagi, kebersihan daripada kekotoran badan kita yang mengeluarkan najis tersebut. Termasuk pada bab ini iaitulah istinja. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Istinja. Apa dia istinja? Istinja ialah menghilangkan najis pada kemaluan kita, sama ada kita kencing ataupun kita berak. Kencing, apa makna kencing? Kencing tu air kecil, buang air kecil. Kita berak, bahasanya membuang air besar. Air kecil maksudnya kencing, membuang air besar maksudnya berak. Sekali lagi Ustaz ulang. Istinja adalah menghilangkan najis pada kemaluan, sama ada membuang air kecil ataupun membuang air besar. Ataupun istinja adalah menyucikan ataupun menghilangkan najis pada kemaluan, sama ada kita kencing ataupun kita berak. Jadi ibadah hari ini mudah saja kita belajar, kerana bab istinja ni semua kita pernah buat, kita pernah melakukannya. Bahkan waktu bayi, waktu kamu bayi, umur sebulan, umur 8 bulan, umur 2 tahun, setahun lebih, kamu tak pandai nak basuh kencing, kamu tak pandai nak basuh berak, tapi mak ayah kamu yang tolong basuh kencing, tolong basuh berak kamu. Kalau kamu muntah pun mak kamu tolong cucikan. Kalau kamu nak petang dan pagi bangun-bangun pun mak ayah kamu bagi mandi. Kita daripada kecil pun mak ayah kita nak kita sentiasa bersih. Waktu kita besar, apabila kita boleh menguruskan sendiri, kencing pandai, berak pandai, kita juga mesti kena pandai basuh kencing, basuh berak. Itulah nama dia istinja. Baik, oleh kerana kita belajar istinja, kita kena faham apa maksud istinja. Istinja adalah menyucikan ataupun menghilangkan najis pada kemaluan kita. Apabila kita nak menghilangkan najis pada kemaluan, pertama kita tahu apa makna istinja. Istinja ialah menghilangkan najis pada kemaluan kita. Baik. Yang kedua, apabila kita nak tahu berkaitan dengan istinja ini, kita tengok pada muka surat 32. Pada muka surat 32 kita boleh baca, ikut ustaz Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ikut, pastikan mak ayah mengawasi anak-anak supaya kelancaran untuk pendidikan video ini sampai kepada anak-anak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahawa Nabi SAW melalui 2 buah kubur. Ketika itu baginda berkata, kedua-dua orang ini yang ada di dalam kubur itu diseksa oleh Allah. Yang seorang diseksa kerana mengumpat orang, dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinja selepas buang air kecil. Baik, Nabi SAW adalah Nabi kita. Nabi dah bagi tahu kepada kita bahawasanya satu hari Nabi SAW lalu pada satu tanah perkuburan. Nabi lalu dengan para sahabat, Nabi lalu sampai satu kubur tu kubur lama. Nabi berhenti. Nabi kata, wahai sahabat, kamu nak tahu tak, bawah kita ni kubur lama ni, ada bawah kita ni ada 2 buah kubur. Kubur orang mati tu, bila orang mati kita tanam kat kubur kan, ada 2 kubur yang ada di bawah kita ni. Dua kubur ni sedang kena seksa dengan malaikat. Allah suruh malaikat seksa dua mayat yang ada dalam kubur ni. Kenapa? Kerana kubur yang pertama ni, kerana waktu dia hidup dia suka mengumpat orang. Dia duk kata ke orang, dia duk cakap bukan-bukan pada orang. Tu hak kubur pertama. Kubur yang kedua ni hak Nabi tunjuk yang ujung tu, Nabi sebut apa? Kubur yang hak nombor 2 tu, kubur yang nombor 2 tu dia kena seksa dengan malaikat teruk tu disebabkan waktu dia hidup dekat dunia dulu, dia kencing, lepas dia kencing dia tak basuh hayat kencing dia. Tak basuh hayat kencing pada kemaluan dia. Jaga-jaga ni pelajar-pelajar lelaki ni. Berapa ramai orang lelaki bermula daripada kecil-kecil kamu ni, kamu kena biasakan selepas kamu buang air kecil, kencing, pastikan kamu basuh. Kerana apa? Nabi SAW nampak orang yang duduk dalam kubur tu. Nampak ni, kalau orang duduk dalam kubur ni, kalau kencing tak basuh, malaikat seksa hampa duduk dalam kubur. Ni Nabi SAW sebut ni. Ni pada muka surat ni. Ni baca. Nak bagi tahu apa? Betapa pentingnya istinja, basuh kencing dan basuh berak. Kebanyakan orang kita kebiasaannya kalau basuh berak mesti dia basuh. Tapi kencing, kadang-kadang orang lelaki ni, pelajar-pelajar lelaki, bila kencing dia tak basuh. Dia corok kat jamban tu pun tak. Kemaluan dia pun dia tak basuh. Maka sebab itu kita belajar pada hari ini, iaitulah berkaitan dengan istinja. Apa makna istinja? Menyucikan ataupun membersihkan kemaluan kita, sama ada kencing ataupun kita berak. Baik, kita tengok kita baca yang bawah. Alat untuk istinja, baca ramai-ramai. Alat untuk istinja seperti air, batu, kertas, daun, tisu, kain dan kulit kayu. Ingat, kalau kita berak, kita kencing, kebiasaannya kita akan pakai ayak sajalah. Tapi kalau ayak tak ada, kita nak cuci guna apa? Boleh tak kita cuci dengan tisu? Jawapan dia boleh. Boleh tak kita nak cuci dengan batu? Boleh, selagi mana batu, selagi mana benda yang kita nak cuci kemaluan kita tu, benda tu bersih, benda tu suci, boleh. Kita cucilah dengan apa-apa pun, dengan syarat benda itu bukan makanan. Jangan pula kat rumah nanti ayak tak ada, nak basuh berak tak ada, pi ambil roti. Abah beli roti malam tadi, ambil roti pi pi celek punggung. Lepas tu lipat pula buat atas meja, lepas tu abang kamu makan, sudah. Roti apa tu nama dia tu. Cuma nak bagi tahu apa? Walaupun kita boleh menyucikan kemaluan kita, berak, kencing kita menggunakan air, kalau ayak tak ada ke, nak cuci istinja ni tak semisal dengan ayak, boleh juga kita dengan kain, boleh juga dengan batu, boleh juga dengan daun, boleh juga dengan tisu, selagi mana benda tu benda bersih, selagi mana benda tu bukan benda makanan, selagi mana benda itu bukan benda yang menyakitkan. Jangan pergi ambil kaca pula. Kat rumah ada kaca, ayak tak ada kat rumah, nak ambil roti, roti tak boleh ni sebab makanan ni, pergi ambil kaca. Batang berak tu, punggung tu, pergi tarik punggung, agak-agak jadi apa? Berdarah pula. Jadi sebab itu kita kena faham bahawasanya istinja ni boleh dengan ayak, boleh dengan tisu,
boleh dengan kayu, boleh dengan apa-apa sahaja, kecuali benda itu bukanlah benda yang bernajis, benda itu bukanlah benda yang mulia seperti makanan, benda itu bukanlah benda yang boleh menyakitkan badan kita. Maka kita kena faham istinja, kita menghilangkan najis pada kemaluan hadapan, kemaluan belakang disebabkan kencing atau berak. Dan yang kedua, kita boleh menghilangkan najis itu dengan air ataupun tisu ataupun sesuatu perkara yang telah disebutkan tadi. Dan yang ketiga, apa yang kita kena faham, hukum istinja adalah wajib. Wajib kita menyucikan kemaluan kita lepas kita kencing ataupun berak. Hukumnya apa? Wajib. Baik. Sebab apa wajib? Sebab kita tengok, disebabkan keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, sama ada yang berat seperti tahi dan kencing ataupun yang jarang-jarang seperti mazi, darah dan wadi. Baik, tak apalah yang tu. Cuma beberapa perkara yang kamu kena faham, bahawasanya istinja ini, apa yang kamu dapat faham? Pertama, apa makna istinja? Iaitulah menghilangkan najis yang keluar, sama ada kencing ataupun berak, sama ada membuang air kecil ataupun air besar. Yang kedua, hukum istinja adalah wajib. Yang ketiga, kamu kena mengetahui bahawasanya kita menggunakan alat istinja boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan tisu, boleh dengan kain. Dan kamu juga kena faham bahawasanya istinja, kita tengok pada muka surat 33, beristinja sunat menggunakan tangan kiri, beristinja dengan tangan kanan adalah makruh kecuali tidak dapat dielakkan. Dan yang last sekali, apa yang kita kena faham, nak istinja, nak basuh kencing, nak basuh berak, pastikan dengan tangan kiri kita. Tangan kiri kita ni, ustaz, tangan kiri ni lah. Tangan kiri kamu mungkin belah sini. Tangan kiri ustaz ni, tangan kiri sunat kita basuh berak guna tangan kiri. Jangan basuh berak tangan kanan. Basuh berak tangan kiri, basuh kencing tangan kiri. Dan siapa yang guna tangan kanan, makruh. Tapi kalau tangan kiri kita sakit, boleh tak kita basuh berak guna tangan kanan? Boleh lah. Tapi kalau tak sakit, kalau tak ada apa-apa, kena guna tangan kiri. Kalau tangan kiri kita sakit, kena balut, guna tangan kanan, dimaafkan. Baik, kita tengok doa ketika istinja. Yang tu boleh bacalah doa tu. Dan apa yang penting, hendaklah kita ni sentiasa menjaga kebersihan diri kita daripada segala kekotoran. Islam telah meletakkan kaedah untuk istinja yang paling baik supaya dapat menjauhkan diri kita daripada pelbagai penyakit. Akhirnya, apabila kita kencing, kita basuh bersih, kita berak, kita basuh bersih, penyakit pun kita akan dapat elak, kita akan dapat hindari. Bukan sekadar di dunia kita dapat keuntungan, dekat akhirat nanti masuk dalam kubur pun seseorang yang menjaga bersih kencing berak dia cuci bersih, dia tidak akan diazab oleh para malaikat hanya disebabkan dia tidak diazab kerana disebabkan dia tidak menyucikan terutamanya air kencing selepas dia kencing tak cuci, seperti mana yang kita telah baca hadis pada awal-awal tadi. Maka itu sahaja yang kita kena faham, bahawasanya hari ini kita belajar berkaitan dengan istinja. InsyaAllah moga-moga apa yang perkongsian kita pada hari ini dapatlah mengambil faham dan mengambil iktibar. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurangnya lemah datang daripada kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.